الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita terus istiqamah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan suruhannya serta menjauhi segala larangan dan cegahannya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, meraih keberkatan di hari Jumat. Setiap minggu pada hari Jumat kita berkumpul di masjid, membuat berbagai amalan seperti bersedekah, mendengar khutbah, bersolat, beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran dan sebagainya. Akan tetapi ramai juga yang masih leka dan lalai serta mengabaikan kemuliaan yang Allah berikan kepada hari Jumaat. Ini kerana ramai yang sengaja datang lewat ke masjid berbual-bual kosong, malah ketika khatib berkhutbah pun ada yang terlena. Mereka bermain telefon, bersembang di luar masjid dan lebih menceritakan kita adalah masih ramai yang tidak hadir menunaikan solat fardu Jumaat, malah tidak mengindahkannya walaupun telah mendengar azan. Apakah kita tahu atau buat-buat tidak tahu betapa mulianya hari Jumaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ramai dalam kalangan kita tahu dan sedar bahawa hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat adalah hari diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dimasukkan Nabi Adam ke dalam surga dan dikeluarkannya daripada surga. Malah tidak akan berlaku hari kiamat melainkan hari Jumaat. Mulianya hari Jumaat ini sehinggakan terbit matahari pada pagi Jumaat adalah sebaik-baik matahari berbanding hari-hari yang lain. Ini telah dinyatakan sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi samsu yaumul jumu'ah, fihi khuliqal adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah." Sebaik-baik hari apabila terbit matahari adalah pada hari Jumaat. Padanya diciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itu juga dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga lah dikeluarkan dari surga dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Riwayat Muslim. Sesungguhnya hari Jumaat adalah hari kebesaran umat Islam. Allah memuliakan hari Jumaat melebihi hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Namun, kenapa ada yang masih leka dengan mengabaikannya, sedangkan semua makhluk lain takutkan hari Jumaat? Hadis daripada Abi Lubabah bin Munzir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah wa huwa a'zamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri." Fihi khamsu hillin khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adama ilal ardi wa fihi tawaffanallahu Adam wa fihi sa'atun yas'alullah fiha al-abdu syai'an illa a'tahu ma lam yas'al haraman wa fihi taqumu sa'ah ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin
ilwahunna yusbihna min yaumil Jum'ah. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari penghulu pada segala hari dan seagung-agung hari di sisi Allah, yang mana keagungannya itu di sisi Allah lebih agung berbanding hari raya Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Ini kerana pada hari tersebut terdapat 5 perkara besar, iaitu padanya diciptakan dan diturunkan ke bumi, padanya diciptakan dan diturunkan ke bumi dan diwafatkan Nabi Adam. Padanya juga terdapat satu masa apabila seseorang itu meminta sesuatu kepada Allah, pasti akan diberikan kepadanya, selagi mana dia tidak meminta sesuatu yang haram. Padanya juga akan berlakunya kiamat, dan pada hari itu juga, hari Jumaat, tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah di langit, bumi, angin, gunung dan laut, melainkan takut dengan keagungan hari Jumaat. Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Hadirin sekalian, dalam hidup ini tentunya tidak ada manusia yang mahu dirinya menanggung rugi seandainya peluang mengaut keuntungan terbentang luas di hadapan matanya. Malahan jika boleh, manusia mengharapkan peluang mengaut keuntungan sentiasa datang agar ia boleh berterusan memanfaatkan peluang keemasan tersebut. Demikianlah halnya dengan fadilat hari Jumaat. Pada setiap hari Jumaat, bermula dari terbenamnya matahari petang semalam, yaitu petang Khamis, sehinggalah masuknya waktu maghrib pada petang ini, setiap muslim tidak kira muda atau tua, lelaki maupun wanita, berpeluang merebut pelbagai kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat. Di antara kelebihan hari Jumaat yang sering kita abaikan, yaitu waktu yang dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila beliau ditanya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang waktu yang mustajab tersebut. Asami'ta abaka yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil jum'ati say'a. Qala na'am sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma baina an yajlisal iham ila an tuqtas salat. Adakah kamu pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan satu waktu mustajab pada hari Jumaat? Ya, aku pernah mendengarnya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah di antara duduknya imam, yaitu di atas mimbar sehingga selesainya surat didikan. Riwayat Muslim. Begitu juga hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaumul jum'ati sunnata asyrata sa'ah la yujadu fiha abdun muslimun yas'alullah say'an illa atahu ayyah faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asri. Hari Jumat mempunyai 12 jam. Padanya terdapat satu waktu yang mana tidak ada seorang hamba yang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dimintanya oleh itu kepadanya. Maka carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas solat asar. Riwayat Al-Nasai. Hadis yang dibaca tadi jelas menunjukkan waktu-waktu yang mustajab pada hari Jumaat untuk berdoa. Sebagai hamba Allah yang banyak kelemahan dan kekurangannya, sudah tentu mempunyai pelbagai hajat dan doa supaya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ruginya kita apabila ada peluang yang baik pada hari Jumaat ini, namun kita hiasinya dengan kelalaian dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Justru biasakanlah dengan amalan-amalan sunat pada hari Jumaat. Masuklah masjid seawal yang boleh agar dapat menunaikan solat sunat dengan tenang serta mendapat tempat yang lebih selesa. Malahan mereka yang masuk lebih awal akan dicatat namanya oleh para malaikat yang menanti di pintu masjid. Malaikat-malaikat ini akan berhenti mencatat nama manusia apabila azan dikumandangkan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikah
malaikah yaktubuna al-awwala fal-awwal wa idza jalasa al-imam tawarusuhu wa ja'u yastami'una dzikra. Apabila tiba hari Jumaat, akan ada malaikat di pintu masjid yang mencatat nama orang-orang yang datang awal, sehingga apabila imam duduk sebelum membaca khutbah, mereka akan menutup lembaran, berhenti mencatat, dan mereka mendengar khutbah. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, namun di sebalik fadilat tersebut terdapat beberapa perkara yang perlu kita awasi dan berhati-hati agar ganjaran yang kita dambakan tidak menjadi sia-sia sewaktu kita sedang berada di dalam masjid. Kita perlulah menjaga adab-adab dan mengekalkan ketenangan suasananya. Malah kita telah diingatkan oleh Rasulullah SAW agar tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia ketika mana khatib sedang menyampaikan khutbah. Hal ini telah disebut dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibik ansit yaumal jum'ati wal imamu yahsu faqad lawut." Apabila kamu berkata kepada kawanmu, diamlah ketika khatib sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah lakukan perkara yang sia-sia. Riwayat Ibnu Majah. Lihatlah para hadirin sekalian, hanya menegur orang lain dengan perkataan diamlah pun sudah merugikan pahala kita. Maka bayangkanlah seandainya kita masih bersembang-sembang atau berbual-bual kosong di belakang dan di luar sana. Tidakkah kita menyadari betapa kehadiran kita pada hari ini menjadi sia-sia saja? Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini terdapat beberapa perkara penting yang boleh kita ambil pengajaran dan penghayatan. Antaranya, yang pertama, umat Islam perlulah menyadari dan meyakini serta mengisapi bahawa hari Jumaat adalah hari yang penuh keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjadinya kiamat juga pada hari Jumaat. Yang kedua, umat Islam hendaklah bersegera merebut peluang dan ganjaran pahala daripada berbagai amalan yang menempati syariat pada hari Jumaat. Yang ketiga, umat Islam perlulah menjadikan setiap hari itu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya agar terus menjadi umat Islam yang cemerlang dan berjaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsanina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sadaqallahul azim. Katakanlah, wahai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Al-Kahfi 103-104. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim